Puh. Okey. Doa apa Ustaz? Ada lah. Kenapa rekod berhenti tiba-tiba? Okey. Baik, kita teruskan. Terima kasih yang mengingatkan. Seterusnya tujuan untuk jihad. Pertama dia Ustaz bagi dua, tapi kamu boleh rujuk seperti mana yang kamu telah belajar. Tujuan jihad yang pertama sekali ialah mengembangkan syiar Islam. Jihad ni berperang tapi bukan berperang saja, tapi tujuannya adalah untuk mengembangkan, menyebarkan agama Islam. Dan yang kedua tujuannya ialah untuk mempertahankan keselamatan serta harta benda kaum muslimin. Asal jihad ni kamu semua tahu kan? Bila mana penduduk ataupun kaum Quraisy Mekah, pembesar Quraisy Mekah, mereka mereka nak jual semua barang-barang orang-orang Islam yang pernah tinggal di Mekah, ya. Sebab orang Islam kan tinggalkan macam tu saja barang rumah mereka semua kan. Jadi mereka pecahkan pintu rumah orang-orang Islam ini, mereka ambil semua barang-barang dalam rumah-rumah ini, mereka nak pergi niagakan ke Syam, nak jual, dagangkan ke Syam. Bila dapat tahu macam ini, penduduk para sahabat bertemu dengan Rasulullah, mereka nak bagi tahu Rasulullah yang mana mereka nak balik harta mereka tu. Jadi Rasulullah pun dapat seruan ataupun dapat wahyu daripada Allah yang mana tapi bukan berperang. Boleh untuk mengambil semula. Mereka tahan rombongan tu. Tapi Abu Sufyan dapat lari. Abu Sufyan balik ke Mekah, dia bagi tahu dekat pembesar Mekah, jadi mereka ingat orang Islam nak berperang. Padahal tidak, orang Islam dia nak ambil balik harta benda tu saja, bukan nak berperang. Itulah yang berlaku peperangan. 3 peperangan yang kamu tahu, iaitu Badar, perang Uhud dan juga perang Khandaq. Okey. Sebab-sebab Rasulullah berjihad. Yang pertama pertahankan diri, yang kedua memelihara kesucian Islam. Okey, memelihara kesucian Islam. Lagi apa? Memelihara kedaulatan negara, menentang pencabulan perjanjian. Kamu boleh hafal 3. Pertahankan diri, memelihara kesucian Islam, memelihara kedaulatan negara. Hafal 3 pun dah memadai, itu pun dah banyak ya. Kenapa orang Taif benci kat Nabi Muhammad? Ni kawan kita tanya, kenapa orang Taif benci dekat Nabi Muhammad? Sebab dihasut oleh orang oleh orang Mekah, Quraisy Mekah dihasut orang Taif sebab orang Taif percaya pada berhala, tapi bila datang Muhammad untuk bagi tahu yang sembahlah Tuhan yang satu, jadi mereka marahlah, kenapa nak sembah kepercayaan Muhammad ni. Jadi mereka pun marahlah. Jadi bila marah mereka tu yang mereka benci kat Muhammad tu. Okey. Jenis jihad. Okey, ini pernah masuk periksa, tolong ingat ya, ada 2 sahaja jenis jihad. Yang pertama jihad asghar, yang kedua jihad akbar. Jihad asghar ialah berjuang di medan peperangan. Jihad asghar ni apa? Jihad kecil. Ya, berjuang di medan peperangan untuk menegakkan kebenaran. Akan tetapi jihad akbar ni apa? Jihad akbar ni jihad besar. Yang ni. Jihad besar. Jihad besar ni apa Ustaz? Jihad besar ialah berjuang menentang hawa nafsu dalam diri sendiri. Kalau berperang di medan perang itu jihad kecil, ya. Tapi jihad yang paling besar, jihad ataupun perjuangan yang paling besar ialah jihad akbar. Jihad melawan hawa nafsu kita sendiri. Hawa nafsu ini sebenarnya kalau mengikut kisahnya, hawa nafsu ni nafsu. Nafsu kita ni memang sangat. Bukan masalah lain. Sangat degil. Nafsu kita ni memang sangat degil. Allah Ta'ala bagi tahu pada nafsu untuk tunduk kepadanya, tapi nafsu tak nak. Jadi Allah Ta'ala campakkan nafsu ni di tempat yang paling sejuk. Kalau manusia pergi tak sempat pergi, beku. Ya? Dah lah beku, mati terus. Tapi nafsu ni dah sampai beku macam mana pun, Allah Ta'ala panggil balik, ya, masih lagi tak mau menyembah Allah Ta'ala. Jadi nafsu dicampak ke dalam neraka yang paling panas. Api neraka yang paling panas tahu? Color dia apa? Color dia hitam. Yang paling panas color hitam. Lepas beberapa tahun, berbelas tahun katanya, berbelas ribu tahun macam tu, datang Allah Ta'ala ambil nafsu ni, bagi tahu pada nafsu, wahai nafsu, sekarang kau sembah aku tak? Nafsu tetap berdegil sebab nafsu ni sombong, nafsu ni ego. Macam tu. Lantas apa yang Allah buat? Allah buat apa? Allah Ta'ala tidak beri nafsu ini makan, tidak beri nafsu ini minum. Maksudnya biar nafsu ini berlapar. Lama-lama nafsu ini dia berlapar, dia tak tahan, dia pun merayu pada Tuhan, merayu pada Allah. Ya Allah, aku beriman padamu, ya Allah, aku sembah kamu, ya Allah, berilah aku makan. Maknanya nafsu kita ni boleh ditundukkan
dengan cara puasa. Kan? Sebab tu puasa apa artinya? Menahan diri daripada makan dan minum. Maksudnya kita tahan diri kita. Bukan pasal puasa saja. Tahan diri daripada perkara-perkara yang tak baik tapi kita nak buat. Itu nafsu kita. Nafsu ada banyak. Nafsu membeli, nafsu makan. Semua kita kena tahan. Jadi nafsu ini memang kita kena. Kalau kita tak kawal nafsu kita, maka kita kalah dengan nafsu. Okey, baik. Boleh ya? Jadi nafsu yang paling besar sekali nak kena jaga. Okey, yang kedua, tuntutan jihad di negara kita. Okey, pernah keluar dalam soalan peperiksaan, sila nyatakan tuntutan jihad di negara kita. Maksudnya kalau kat negara kita, apa yang kita kena buat? Pertama sekali, kita dalam negara kita tak berperangan. Negara kita tidak berperang. Apa yang kita boleh buat? Jihad apa yang kita boleh buat? Pertama sekali, kita hendaklah menuntut ilmu. Kita kena tahu bahawasanya ilmu ni penting. Ilmu ini penting. Ilmu yang baik ini penting. Ada seorang ni lah, seorang artis ni dia bagi tahu yang mana belajar pergi sekolah ni, periksa ni tak payah. Maksudnya tak payah pergi pun duit dah banyak. Macam tu. Jadi influencer apa semua. Dengar betul-betul ya anak-anak sekalian, Ustaz tak nak kamu berfikiran macam tu. Tuntutlah ilmu. Tuntutlah ilmu. Kerana apa? Kerana ilmu ni sangat penting. Kerana ilmu lah kita belajar agama Islam. Kerana ilmu lah kita tahu beberapa perkara yang tak sepatutnya kita buat kerana ilmu. Jadi ilmu ni penting. Ya, walaupun kita jadi seorang influencer, tak kisahlah kamu influencer TikTok ke, influencer muka buku ke, ataupun Instagram ke, tak kisahlah apa pun. Tapi yang paling penting sekali, yang paling harus kamu ingat ialah apa? Ilmu itu nombor satu. Jadi kita kena menuntut ilmu. Yang kedua, mencari rezeki. Kalau kat negara kita cari rezeki yang halal lah. Apa lagi? Mengembangkan ajaran Islam pun boleh. Ya? Ustaz, nafsu lagi teruk dari jin ke? Ya, lagi teruk sebenarnya. Kalau kita ikut nafsu kita, jin pun pelik. Siapa jahat? Aku ke dia? Kalau kita ikut nafsu. Kan? Okey, apa hikmah ataupun kelebihan kita berjihad? Yang pertama, mendapat ganjaran syurga. Yang kedua, mendapat ganjaran syahid. Apa lagi? Mendapat keredaan Allah, mendapat pertolongan Allah, boleh buat berjaya dunia dan akhirat. Kalau dapat pahala boleh Ustaz. Kalau kamu buat mendapat pahala, dia macam ganjaran syurga lah. InsyaAllah dapat juga markah. Tapi pada Ustaz, kamu buat je jawapan yang pernah diajar oleh guru kamu. Mendapat ganjaran syurga, mendapat ganjaran syahid. Lagi satu kamu boleh buat mendapat pertolongan Allah. Nafsu tu dia jin ke? Nafsu bukan jin Adam. Nafsu bukan jin. Nafsu ni adalah satu makhluk Allah yang mana ada dalam diri manusia. Nafsu ni maksudnya keinginan. Keinginan. Tapi keinginan ni yang sangat-sangat kena dijaga. Ustaz, nafsu ni boleh buat apa je kat kita? Kalau kita tak dapat kontrol nafsu, maka apa yang berlaku? Maka kita buat perkara-perkara yang mungkar. Contoh, makan. Tapi kita ikut nafsu kita, makan banyak-banyak. Lepas tu kita kenyang sampai tak mampu nak solat. Kan berdosa tu? Ustaz boleh baca teks saya tadi? Apa Yas? Ustazah kamu letak kosong kat tilawah, kenapa? Ustazah kamu salah kot. Okey. Ya. Tapi itu bukan markah untuk UPKK kan? Sian. Saya rasa tak, Ustazah kamu saja je kot letak. Sebab ni Ustaz. Ustaz, macam mana kalau orang bukan Islam tapi dia berjuang untuk Palestin? Kalau orang bukan Islam berjuang untuk Palestin, lepas tu dia mati. Dia mati bukan mati dalam Islam lah, bukan mati syahid. Mati dalam agama dia. Ustaz, kalau kita ikut nafsu dah kita dapat dosa ke? Kalau kita ikut nafsu yang berlebihan sehingga menyebabkan kita lalai dalam solat, menyebabkan kita sampai bermasalah, buat benda-benda tak baik, maka berdosa lah. Ya ke Yas? Nanti kita cerita balik. Okey, baik, kita teruskan. Okey, ini yang kamu kena ingat ya. Ini kamu kena ingat tentang perang. Pertama sekali perang Badar. Bila dia berlaku? Pada bulan Ramadan. Hari Jumaat 17 Ramadan. Perang Badar berlaku pada bulan Ramadan. Lepas tu kamu harus ingat bilangan tentera. Bilangan tentera. Okey, bilangan tentera Islam 313
orang kafir 1,000 orang. Nampak jauh beza kan? Tapi dalam peperangan ini, orang Islam menang. Faktor peperangan ialah merampas kembali harta yang ditinggalkan. Maksudnya, harta-harta orang Islam yang tinggalkan di Mekah tu, orang Islam yang berhijrah, orang muhajirin yang berhijrah tu, mereka nak rampas balik harta mereka yang ditinggalkan tu sebab orang kafir Quraisy nak jual kan. Okey, jadi kena ingat berlaku pada bulan bila? Ramadan. Bilangan tentera Islam berapa? Kafir berapa? Kemudian bilangan tentera yang terbunuh. Islam berapa orang mati syahid? 14 orang mati syahid. Lagi satu nama tolong ingat. Termasuk juga ya yang mati syahid termasuk ketua tentera Islam. Iaitu Ubaidah bin Al-Haris. Ubaidah bin Al-Haris. Ketua tentera, ketua pasukan tentera, Panglima Islam, ketua tentera pula, ketua tentera Nabi Muhammad. Panglima Islam. Panglima Islam iaitu Ubaidah bin Al-Haris. Kan? Okey. Kemudian orang musyrikin Mekah pula yang terbunuh. Dia bukan syahid, terbunuh. 70 orang yang terbunuh. Ya. Termasuklah Abu Jahal kan yang meninggal. Abu Jahal mati dalam peperangan Badar. Okey. Kemudian yang kedua peperangan Uhud. Peperangan Uhud berlaku pada bulan Syawal. Ingat ya, peperangan Uhud berlaku pada bulan Syawal tahun ketiga Hijrah. Pernah tanya dalam periksa, perang Uhud berlaku pada bulan ingat bulan Syawal. Perang Badar bulan Ramadan. Perang Uhud bulan Syawal. Ingat bilangan tentera Islam asalnya 1,000 orang, akan tetapi 300 orang patah balik. Kenapa patah balik? Sebab dihasut oleh ketua orang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay. Dia menghasut orang-orang tentera-tentera, 300 orang berpatah balik. Jadi tinggal berapa? 700 orang sahaja yang pergi ke Bukit Uhud. Orang kafir pula lebih ramai, seramai 3,000 orang. Apa yang menyebabkan peperangan ini berlaku? Orang kafir Quraisy tak puas hati dengan orang Islam, jadi mereka berdendam. Akan tetapi dalam peperangan Uhud ni semua tahu asalnya orang Islam memenangi peperangan tersebut kerana kebijaksanaan ketua tentera Islam ketika itu yang bernama Nabi Muhammad. Ketua tentera Islam Nabi Muhammad tau. Untuk peperangan Uhud, ketua tentera musyrikin bernama Abu Sufyan bin Harb. Ya, Abu Sufyan bin Harb. Jadi baginda Rasulullah ni dia susun strategi macam mana? Dia letakkan pasukan pemanah dekat atas bukit. Supaya apa? Bila tentera musyrikin datang, pasukan pemanah nampak mereka datang, mereka boleh panah. Jadi maksudnya mereka tak boleh nak masuk ke tempat orang Islam. Jadi Rasulullah pesan pada mereka jangan turun bukit walau apa pun berlaku. Akhirnya bila tentera orang kafir Quraisy dia dah patah balik, sebab mereka tahu mereka kalah, mereka patah balik. Orang Islam tak dengar arahan tersebut. Terlalu gembira, terlalu girang kan, sebab mereka menang. Jadi mereka turun bukit, mereka nak ambil harta-harta yang ditinggalkan oleh orang kafir Quraisy tersebut. Akan tetapi disebabkan tak dengar cakap Nabi, apa yang berlaku? Tentera orang kafir yang ketika itu, tentera pasukan berkudanya yang diketahui oleh Khalid bin Al-Walid, ketika itu belum Islam lagi. Ya, Khalid bin Al-Walid dia patah balik, dia naik atas bukit bersama tentera Quraisy. Jadi mereka tawan bukit itu, mereka serang pula orang Islam yang berada kat bawah. Jadi disebabkan itulah mereka semua kalah dalam peperangan tersebut. Dan dalam peperangan ini Nabi cedera parah, cedera teruk, patah gigi Nabi patah. Okey. Nanti Ustaz tengok teks. Kejap lagi Ustaz tengok teks. Sekarang Ustaz nak buat konsentrasi untuk ni dulu ya. Okey. Baik, kemudian bilangan tentera yang terbunuh yang mati syahid 70 orang, termasuklah seorang sahabat yang bernama Hamzah. Hamzah pun mati dalam peperangan tersebut, meninggal ya, syahid dalam peperangan tersebut. Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi Hamzah ini telah dibunuh oleh seorang hamba yang bernama Wahsy. Kemudian isteri Abu Sufyan yang bernama Hindun, dia berdendam dengan Hamzah kerana apa? Sebab Hamzah yang bunuh Abu Jahal, bapanya Abu Jahal. Jadi Hindun dia pergi dekat jenazah Hamzah ni, dia buat apa? Dia belah dada Hamzah, dia korek. Dia korek dalam badan Hamzah tu, dia cap. Dia ambil hati dia makan. Tapi tak boleh nak makan, dia muntah kembali. Ya kan, makan mentah-mentah, dia punya geram marah dengan Hamzah tu sampai macam tu sekali.
Ya, Hamzah tu gelarannya singa Allah. Semua orang takut dengan Hamzah. Ya. Okey, baik. Hamzah bapa saudara Nabi, ya. Okey, kita pindah kepada peperangan Khandaq. Okey, peperangan Khandaq berlaku pada bulan Syawal, ingat ya? Pada peperangan Syawal. Dan lagi satu ingat, nama dia pun ialah Perang Ahzab. Kenapa namanya Perang Ahzab? Okey, yang pertama, sebelum peperangan Khandaq, berlaku satu peristiwa yang mana Nabi Muhammad SAW telah memerangi kaum Yahudi, iaitu namanya Bani Quraizah. Sila Ustaz, Bani Quraizah. Kejap Ustaz tengok nota Ustaz. Ustaz ada nota. Kena tengok nota je ya. Bergerak-gerak pula nota Ustaz ni. Ya ilaha illallah. Sekejap. Betul. Bani Quraizah. Quraizah tak silap Ustaz. Yalah, orang Yahudi lah. Nabi memerangi orang Yahudi ni. Jadi orang Yahudi ni telah dihalau daripada perkampungan mereka. Kerana apa? Orang Yahudi ni dia buat benda-benda yang tak baik sehingga menyebabkan mengganggu orang Islam. Jadi Nabi Muhammad memerangi orang-orang ataupun Bani Quraizah ni, orang Yahudi ni, yang mana mereka pun berdendam, mereka pergi ke Mekah. Mereka pula cakap dengan pembesar Mekah, hari tu waktu peperangan Uhud kamu semua dah menang kan? Apa kata kita bergabung? Kita bergabung, kita pergi hapuskan Nabi Muhammad, kita hapuskan Muhammad dengan orang Islam terus di Madinah. Jadi bila dah menang, dia orang seronok, mereka yakin mereka akan menang lagi. Itulah mereka bergabung. Itu namanya Ahzab. Ahzab ni maksudnya bersekutu. Mereka bergabung. Jadi bila mereka bergabung, tentera mereka seramai 10,000 orang tentera, lebih ramai daripada tentera Islam, iaitu 3,000 orang. Okey. Jadi bila Rasulullah tahu benda ni, Rasulullah tahu yang orang kafir Quraisy ni dengan orang Yahudi ni nak menyerang mereka di Madinah, Rasulullah pun berbincang dengan para sahabat. Dipendekkan cerita, seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi mencadangkan untuk gali parit di keliling Madinah. Mereka pun gali parit, tak tahulah macam mana dengan kuasa Allah. Parit itu memang susah untuk dilintasi. Jadi bila tiba hari peperangan, orang kafir Quraisy datang, mereka tak boleh nak lintas. Mereka cuba nak lintas, naik kuda laju kan. Dia lompat. Parit tu, konon-konon kuda tu laju kuat kan. Sampai ke seberang. Tapi tak sampai. Dikatakan kalau ada cuba seberang pun akan dipanah oleh tentera Islam. Dikatakan macam tu. Okey. Akan tetapi Allah Ta'ala memberi bantuan kepada orang Islam yang mana ada satu malam itu, ya, Allah Ta'ala datangkan ribut yang sangat kuat, ribut pasir yang sangat kuat sehingga menyebabkan orang-orang kafir Quraisy mereka semua tak nampak apa yang berlaku. Kemudian dalam ketika ribut itu mereka perasan macam ada satu ataupun macam ada segerombolan pasukan datang nak menyerang mereka. Jadi mereka hunus pedang, mereka pun main cucuk je lah. Mereka tak nampak siapa, dia cucuk, rupanya tertikam sahabat sendiri, apa kawan sendiri kan. Jadi disebabkan itu bila dah ramai mati, orang kafir Quraisy pun undur diri daripada peperangan Khandaq tersebut. Orang Islam terselamat dan berjaya dalam peperangan itu. Ya. Okey. Faktor kejayaan keislaman Nu'aim bin Mus'ad. Siapa Nu'aim ni? Nu'aim ni kira macam Nu'aim ni dia orang kafir Quraisy. Dia bertemu dengan Rasulullah secara sulit dan menyatakan keislamannya, dan dia menawarkan jadi spy, jadi mata-mata. Jadi orang yang bagi gundah gulana tentera-tentera kafir Quraisy waktu itu. Jadi Nu'aim ni atas bantuan dia juga. Okey, yang berupa tentera yang tidak dapat lihat. Ustaz siapa yang beri gelaran pedang Allah, Saifullah. Biasanya bagi gelarannya Rasulullah lah. Ya. Okey. Wallahu alam. Guna akaun Hani Kamaluddin ni pun tak berapa tahu berapa lama nak gali parit tersebut. Akan tetapi kalau tak boleh baca kat sini, boleh dengar ya. Tentera Islam terus menggali parit selama 6 hari. Selama 6 hari ada jawapan dia. Tentera Islam menggali parit selama 6 hari seluas 40 hasta. 40 hasta tu memang luas lah. Dan golongan wanita serta kanak-kanak ditempatkan dalam rumah yang sudah diperkukuhkan. Maksudnya orang perempuan dengan kanak-kanak diletakkan di tempat yang selamat. Maksudnya selama 6 hari. 6 hari mereka gali parit tu tanpa henti kot. Ya. Kalau time solat, jangan solat lah.
Bila time gali parit betul-betul. Okey. Ustaz, ada ke mujizat waktu perang Khandaq? Waktu perang Khandaq ini Allah Ta'ala datangkan satu pasukan yang tidak dapat dilihat, iaitu malaikat. Itu antara pertolongan Allah lah. Pertolongan Allah. Ustaz, apa nama sebenar Abu Bakar? Nama sebenar Abu Bakar Abu Quhaifah. Abi Quhaifah. Abdullah bin Abi Quhaifah. Nama sebenar Abu Bakar. Abdullah bin Abi Quhaifah. Nama sebenar Abu Bakar. Tentera Islam gali parit untuk apa, Ustaz? dah habis teka. Kawan-kawan, tentera Islam gali parit sebab apa? Ya, betul. Walaupun tak dengar suara tapi Ustaz boleh faham kamu cakap apa. Walaupun mulut kamu macam ni. Okey, Ustaz faham. Tentera Islam gali parit untuk menghalang orang kafir Quraisy masuk ke kota Madinah. Okey, seterusnya. Perjanjian Hudaibiyah, tolong ingat ya, sebab perjanjian Hudaibiyah pernah masuk dalam peperiksaan dan juga pembukaan kota Mekah. Kamu ingat saja, perjanjian Hudaibiyah ni artinya perjanjian damai antara orang Islam dengan orang Mekah. Tarikh berlakunya pada tahun ke-6 Hijrah. Faktor perjanjian Hudaibiyah. Rasulullah bermimpi memasuki Mekah. Dalam mimpinya, kemudian baginda cakap pada para sahabat yang mimpi Rasulullah tadi, baginda tadi, lantas sahabat pun cakap pada Nabi, mereka dah rindu sangat nak balik kampung. Kan? Jadi mereka rindu sangat nak balik kampung. Rasulullah pun bagi tahu, okey, baik, kita akan berhijrah ataupun bukan berhijrah, kita akan pergi ziarah ke Mekah. Jadi bila on the way nak pergi ke Mekah tu, dia orang tak bawa senjata apa pun, dia bawa sarung pedang saja. Ya, bila sampai satu tempat, ya, mereka hantar seorang sahabat Nabi yang bernama Osman bin Affan. Ya, mereka hantar seorang sahabat Nabi, betul tak? Menghantar sahabat Nabi ya bernama Osman. Osman. Ya. Okey. Dia hantar seorang sahabat yang bernama Osman, betul. Osman bin Affan diutuskan. Nabi Muhammad hantar Osman untuk pergi berunding kepada orang Quraisy. Kenapa mereka datang? Jadi kenapa Nabi Muhammad hantar Osman? Sebab Nabi Muhammad tak hantar sahabat lain sebab Osman ni orang yang lembut dan boleh berbincang. Kalau Nabi Muhammad hantar Omar ni panas baran. Kalau salah sikit saja tak puas hati, orang kafir Quraisy pula tu lah tak puas hati, pedang keluar. Tapi Osman ni dia tidak, dia seorang yang lemah lembut, dia tidak panas baran, jadi dia boleh berbincang. Cuma bila orang kafir Quraisy dapat tahu Osman datang, mereka terus tangkap Osman dan mereka beritahu Osman dah mati. Bila Osman dah mati, orang Islam marah. Bila orang Islam marah, mereka nak perangi orang-orang di Mekah. Jadi bila berlakunya macam tu, orang-orang takutlah. Mereka takut dengan tentera Islam sebab tentera Islam ni dah kuat. Orang Islam dah kuat. Jadi mereka semua pula baru lepas peperangan kan. Jadi diorang punya mental, moral diorang semua dah down. Semua dah tak berapa center dah tak berapa yakin. Jadi bila orang Islam dia datang, dia bagi tahu nak balas dendam, mereka buat perjanjian nak balas dendam untuk Osman, barulah orang kafir Quraisy dihantar pula seorang wakil yang bernama Urwah bin Mas'ud datang berjumpa dengan Urwah bin Mas'ud ni datang berjumpa dengan Rasulullah, bagi tahu yang Osman tidak mati lagi, ada lagi, hidup lagi. Tapi nak tanya pada Rasulullah, kenapa datang? Jadi Rasulullah pun beritahu, kami datang bukan untuk berperang, kami datang nak buat umrah, nak ziarah ke Mekah sahaja, itu saja. Jadi disebabkan oleh itu berlakulah perjanjian Hudaibiyah. Hudaibiyah ni apa? Kenapa namanya Hudaibiyah? Hudaibiyah ni maksudnya nama tempat perjanjian itu namanya perjanjian Hudaibiyah. Nama tempat Hudaibiyah jadi namanya diberi nama perjanjian Hudaibiyah. Okey. Dalam perjanjian Hudaibiyah ni apa dia punya perjanjian? Pertama sekali genjatan senjata. Selama 10 tahun. Ingat ya, genjatan senjata selama 10 tahun. Apa itu genjatan senjata? Genjatan senjata ni maksudnya ialah tak boleh berperang, tak boleh angkat senjata selama 10 tahun. Yang kedua, orang Islam dibenarkan memasuki kota Mekah. Tetapi bukan pada tahun itu, bukan tahun ke-6 Hijrah. Ya, tahun berikutnya, tahun ke-7 Hijrah, orang Islam dibenarkan masuk. Bukan tahun tersebut, tahun depannya, tahun ke-7 Hijrah. Ya, jadi orang Islam dibenarkan masuk Mekah pada tahun hadapannya, bukan tahun tersebut. Okey. Kemudian kedua-dua belah pihak tak boleh membantu mana-mana kaum dalam peperangan. Okey. Akan tetapi
Dalam perjanjian Hudaybiyah ni, orang kafir Quraisy telah melanggar peraturan. Sebab apa? Sebab mereka telah membantu Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ini telah berbai'ah dengan Nabi. Jadi, orang kafir Quraisy dia bantu Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah disebabkan mereka melanggar perjanjian, dan manakala Bani Khuza'ah ni pula memang dah berbai'ah ataupun dah berjanji dengan Rasulullah Ta'ala setia dengan Nabi, jadi Nabi pun marahlah. Jadi berlakulah peristiwa pembukaan Kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah, yang mana pada peristiwa ini Rasulullah pun mengumpulkan tentera pergi kepung Kota Mekah. Mereka nak serang Kota Mekah lah kononnya. Okey. Akan tetapi apa yang berlaku? Nabi Muhammad telah buat satu strategi yang sangat unik. Pada malam hari Nabi Muhammad telah berkampung ataupun telah pasang kemah di sekeliling Mekah. Nabi Muhammad perintahkan semua tentera Islam pasang obor. Obor api tu tau, bukan obor-obor. Obor-obor tu kat laut, ni obor api tu, dibakar api tu. Semua kemah-kemah pasang obor. Bila orang kafir Quraisy, pembesar Mekah, orang Mekah tengok. Tengok kat bukit sana tu banyak betul api. Ramainya tentera Islam. Padahal orang Islam dia banyakkan saja obor tu. Jadi mereka takut. Mereka takut dah. Mereka jadi gentar, jadi gerun. Jadi apa yang berlaku? Nabi pun esok harinya Nabi nak masuk ke Kota Mekah. Nabi buat satu tawaran kepada orang-orang Mekah. Wahai penduduk Mekah, kami nak masuk. Kalau nak selamat, duduk saja dalam rumah, jangan keluar. Itu kata Nabi. Nabi cakap, kalau kamu keluar perangi kami akan perangi kamu. Jadi Nabi masuk dengan aman ke dalam Kota Mekah. Kecuali ada satu pintu ni sebelah mana tak silap Ustaz, berlaku sedikit peperangan, berlaku sedikit pertikaian di situ. Ada yang meninggal, ada yang mati syahid. Tapi dalam 2 orang macam tu tak silap Ustaz. Itu saja. Yang lain mereka dapat masuk dengan selamat. Okey. Nabi membatalkan perjanjian dengan kafir Quraisy kerana mereka telah melanggar perjanjian Hudaybiyah. Kedua, Nabi menawarkan jaminan keselamatan buat mereka. Setelah memasuki Kota Mekah, okey, kena ingat ya. Ingat, pertama sekali kalau ditanya soalan, apakah yang dibuat oleh Rasulullah ketika masuk Kota Mekah? Terus ingat, Rasulullah buat apa? Rasulullah memusnahkan berhala. Rasulullah memusnahkan berhala ya. Itu yang pertama sekali, Rasulullah memusnahkan berhala dalam dan luar Kaabah. Kemudian apa yang berlaku? Bilal naik ke atas Kaabah, Bilal azan. Kemudian Nabi buat apa selepas itu? Mengisytiharkan pengampunan. Maksudnya Nabi dia tak marah kepada orang Mekah, tapi Nabi bagi keampunan kepada semua penduduk Mekah. Okey. Apa faktor yang menyebabkan kejayaan Nabi membuka Kota Mekah? Pertama sekali, strategi dan juga semangat jihad yang tinggi daripada orang Islam. Apakah kesan pembukaan Kota Mekah? Kesannya yang pertama, Mekah menjadi kawasan larangan untuk untuk membunuh ke apa ke, tak boleh dalam Mekah. Kalau untuk pengetahuan kamu, siapa yang pernah pergi umrah atau pergi haji, ya, nak ada nyamuk hinggap dekat badan pun kita tak boleh tepuk, tak boleh bunuh nyamuk tersebut. Sampai macam itu sekali. Sebab tu namanya Masjidil Haram, masjid yang haram. Masuk Masjidil Haram ni apa? Dilarang untuk membunuh, dilarang untuk menumpahkan darah, dilarang untuk buat perkara-perkara yang asalnya yang kita memang tahu tak boleh buat, kita buat, itu tak boleh ya. Okey. Seterusnya kesan dia ialah menunaikan ibadah tanpa gangguan. Kalau terbunuh lain cerita. Meninggal ke apa lain cerita. Siapa yang mula pergaduhan itu? Pergaduhan apa tu? Okey. Pembangunan negara Islam. Okey, ni nak masuk darjah 5. Okey, yang pertama sekali kamu kena ingat. Okey, Ustaz bagi tahu kamu ya. Untuk struktur pembinaan negara Islam, dia tak masuk ke semua ni. Tapi, untuk pengetahuan kamu, untuk pembangunan negara Islam ini, dia masuk pasal masjid, nama masjid. Masjid pertama yang dibina iaitu Masjid Quba. Kemudian masjid kedua, Masjid Nabawi. Kemudian masjid ketiga yang kita kena tahu iaitu Masjidil Haram di Kota Mekah. Baik. Kemudian kena tahu fungsi masjid. Apa fungsi masjid? Sebagai pusat pentadbiran, sebagai pusat menuntut ilmu, sebagai pusat kemasyarakatan, pusat ekonomi. Okey ya? Itu adalah kegunaan masjid. Okey, ingat. Jadi masjid ni digunakan untuk beribadah, menuntut ilmu, pusat kemasyarakatan, pusat politik, pusat kesenian,
Macam tu. Kemudian pusat pengajian ilmu, pusat ekonomi. Okey. Daripada segi pentadbiran pula. Okey, kamu kena ingat ya. Untuk pentadbiran ada satu namanya iaitu Piagam Madinah. Perlembagaan Madinah. Okey. Dalam periksa dia tanya Piagam Madinah. Kalau kamu buka buku, kamu tak jumpa perkataan piagam. Paya alif gamim, kamu tak jumpa piagam. Tapi nama lain piagam ialah Perlembagaan Madinah. Perlembagaan Madinah ni apa? Maksudnya apa dia undang-undang dalam Madinah? Pertama sekali, peperangan sesama sendiri dan membantu orang bukan Islam berperang dilarang. Maksudnya tak boleh berperang. Dalam negara Islam itu tak boleh ada peperangan antara satu sama lain walaupun dengan orang bukan Islam. Yang kedua, segala masalah pentadbiran mesti dirujuk kepada Rasulullah. Dalam perlembagaan atau piagam Madinah, segala macam bentuk masalah kena rujuk pada Nabi dulu. Nabi kena tahu dulu masalah tersebut. Tak boleh selesai sendiri. Okay, yang ketiga, saya boleh tambah Nabi Muhammad sebagai ketua negara. Ingat macam tu saja. Pertama, dilarang berperang antara Islam dan bukan Islam. Yang kedua, segala masalah rujuk pada Nabi. Yang ketiga, Nabi sebagai ketua negara Islam. Okey. Untuk ekonomi dan juga teknologi ini, pendidikan ini memang dia jarang keluar. Tapi kamu boleh baca lah. Boleh baca dalam buku kamu. Cuma hubungan diplomatik pernah keluar. Hubungan diplomatik ni apa? Diplomatik ni maksudnya ialah hubungan antara negara Madinah, Rasulullah dengan orang-orang yang bukan daripada Madinah. Contohnya luar negara, hubungan luar negara. Maksudnya macam mana Nabi menjalinkan hubungan dengan orang luar negara. Kalau orang yang bukan daripada Arab datang ke Madinah, Nabi buat apa? Nabi jaga betul-betul utusan-utusan ni sediakan tempat tidur, sedia makan dan minum, macam tu. Hubungan diplomatik. Okey. Ini tadilah bina masjid. Kena ingatlah. Cuma kamu kena ingat masjid pertama Quba, kedua Nabawi, ketiga Masjidil Haram. Okey, yang ini kamu boleh jawab nanti. Okey, baik. Last, Ustaz nak terus untuk perkembangan negara Islam kamu boleh baca ya. Muamalah, akidah, ibadah, akhlak. Ustaz nak terus pergi ke sini. Kewafatan Nabi Muhammad SAW. Okey. Untuk yang tadi, muamalah apa semua tu yang darjah 5 punya, kamu boleh baca sendiri dan juga ingatlah sebab dia tak soalan yang berkaitan dengan pendidikan apa semua tu jarang keluar dalam periksa tu. Tapi kita jangan cakap dia tak keluar, kita kena sedia juga. Tapi yang Ustaz nak kamu ingat, kewafatan Rasulullah. Peristiwa sebelum kewafatan, Nabi Muhammad tidak pernah sakit teruk. Ingat yang tu. Kemudian Nabi masih menziarahi kubur Baqi' di Mekah, di Madinah. Nabi Muhammad menderita demam selama beberapa hari. Kemudian ingat, bilakah wafatnya Nabi Muhammad? Pada waktu duha, hari Isnin, 12 Rabiul Awal, tahun ke-11 Hijrah, 18 Jun 633 Masih. Yang ini kamu sekadar pengetahuan saja. Tapi yang kamu kena ingat, tarikh Nabi Muhammad wafat ialah pada 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah. Sebab pernah keluar dalam periksa, tahun ke-berapa Hijrah Nabi Muhammad SAW wafat. Ingat 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah. Kalau ditanya hari apa? Hari Isnin. Waktu tu umur baginda 63 tahun. Ustaz kalau ajar cerita pasal wafat ni, kewafatan Rasulullah ni Ustaz sangat sedih sebenarnya. Sangat sayu, memikirkan Nabi Muhammad, Nabi yang mulia, Nabi yang maksum, Nabi yang disayangi. Maksudnya apa? Allah Ta'ala menggelarnya dengan Habibullah, kekasih Allah. Bila cerita pasal kewafatan ni, Ustaz rasa agak sebab sedikit lah. Kan? Cerita pasal wafat ni. Jadi apa kita kena buat sebagai umat Nabi Muhammad? Yang pertama sekali kena perbanyakkan selawat dan melaksanakan apa yang diajar oleh Rasulullah. Kemudian lepas Nabi wafat, penentuan khalifah pertama Islam. Jadi khalifah pertama dilantik ialah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Yang mencadangkan Abu Bakar dilantik sebagai khalifah, kamu boleh tengok kat sini. Saidina Omar yang mencadangkan. Ya, Saidina Omar yang mencadangkan Abu Bakar dilantik sebagai khalifah. Khalifah ni ketua ya, ketua negara. Khalifah. Saidina Omar yang cadangkan. Kemudian diterima baik oleh orang Muhajirin dan juga Ansar. Kerana apa Saidina Abu Bakar dilantik? Pertama sekali dia seorang ahli perniagaan. Sifat dia tidak pernah menyembah berhala. Kemudian Abu Bakar merupakan sahabat Nabi yang paling rapat dan paling teguh. Dialah teman Nabi pergi berhijrah. Abu Bakar jugalah yang membenarkan kata-kata Nabi ketika Nabi bagi tahu Nabi pergi Isra Mi'raj, semua tu. Okey, jasa dan sumbangan.
Abu Bakar punya jasa yang pertama sekali memerangi golongan murtad. Maksudnya orang-orang murtad Abu Bakar pergi perangi. Yang kedua, memerangi golongan yang enggan bayar zakat. Yang ketiga, memerangi nabi palsu. Lepas Rasulullah SAW wafat, kena ingat ya, tak ada nabi dah lepas nabi. Lepas Rasulullah dah tak ada nabi ataupun rasul. Akan tetapi ada muncul nabi-nabi palsu ini. Jadi tugas Sayyidina Abu Bakar, jasa dia ialah dia memerangi nabi palsu, mengembangkan syiar Islam dan menjalankan pemerintahan dengan adil. Kamu boleh tengok nota Ustaz untuk tahun 5. Okey, boleh kita pergi pada kuis? Siapa nak kuis senyum? Siapa tak nak kuis, tutup gigi. Menggelabah dia buka menggelabah dia buka gigi dia. Okey, baik. Sekejap ya. Okey, Ustaz akan copy link. Kemudian Ustaz akan send dekat ruangan message ya. Tunggu jap. Ustaz tukar tema dulu lah. Tema cari yang 90s. Okey, Ustaz copy link. Sedia semua? Boleh tekan di ruangan message sekarang. Boleh tekan dan isi nama. $20 soalan sirah, tapi Ustaz buat mudah-mudah saja. Masuk dulu. Okey, sementara masuk tu ni ada kawan kita berkongsi tentang cerita pasal Bilal. Bilal bin Rabah tak nak azan sebab masa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal bin Rabah nangis teruk. Ini dikisahkan bahawasanya Bilal ini dia lepas Nabi Muhammad wafat, Bilal dia tinggal di Syam. Kemudian satu masa Bilal bermimpi. Rasulullah datang dalam mimpinya. Rasulullah kata, wahai Bilal, dah kamu tak nak tengok aku lagi dah ke? Macam itulah katanya. Kata baginda lah, macam itulah. Jadi disebabkan macam itu, Bilal pun datanglah ke Madinah, pergi ke makam Rasulullah SAW, menangis di situ, kemudian ditegur oleh para sahabat. Kemudian cucu Nabi Hasan Husain bagi tahu kat Bilal, pakcik, azan lah pakcik. Kami dah lama tak dengar pakcik azan. Sebelum itu Bilal diminta oleh Khalifah Omar untuk melaungkan azan, tetapi Bilal tak nak, sebab Bilal kata kalau dilaungkan azan dia sedih. Tapi bila Hasan dan Husain minta pada Bilal untuk laungkan azan, Bilal tak boleh nak menolak sebab dia nampak cucu Nabi kan, dia nampak Nabi dalam diri cucunya tu, cucu Muhammad tu. Jadi Bilal pun azan jugalah. Bila Bilal azan tu, Bilal boleh terbayangkan yang mana Nabi Muhammad datang dalam keadaan yang laju nak pergi menunaikan ibadah, sampai terbayang macam tu sekalian. Tu yang menangis teruk tu. Cikgu bagi link sekali lagi. Okey, kejap. Okey, saya masukkan link, bagi link. Masuk. Ambil link. Okey, berapa orang dah? 79. Okey, Ustaz tekan start ya. Nanti yang lain tu jangan risau, masuk je. Yang lain tu masuk je. Okey, selamat menjawab. Kita tak pasal lagu ni lah, kita tukar lagu lain. Lagu ni pelik lah. Teruskan menjawab. Ya, teruskan menjawab ya. Okey, sementara tu start cari nasyid-nasyid yang boleh didengar. Lagu dah? Tidak dah. Okey, terus menjawab ya. Okey, baik. Lupa jawab.
masuk. Masuk. Itu apa? Siapa tak dapat masuk dekat masuk manual quiz ini. Join quiz masukkan kod ni 4. Saya first. Siapa? Bangkit Nafi. Reza. Bukan saya semua betul. Terbaik dah. Senang. Soalan yang kamu jawabnya adalah soalan-soalan yang pernah keluar dalam pemberitaan. Okey, masa kita bagi lagi 2 minit. Lepas 2 minit kita akan tekan end. Kemudian Ustaz akan kalau tak dapat jawab kita akan itu kata kat kau kan. Okey, baik. Jadi kita tak dapat jawab. Kita akan tukar kepada assignment. Ya, kita akan tukar kepada assignment. Kemudian nanti jawablah dalam assignment. Tak saya dapat jawab. Kenapa tak saya tengok skor lain? Dia tak tengok. Okey, baik. Jadi Ustaz endkan dah quiz. Sebab Ustaz bagi soalan pun tak banyak, dia senang 20 soalan tapi dia mudah nak jawab laju kan. Ustaz akan bagi kita dalam ni. Terima kasih dan kita ini adalah rekan saya dan juga kepada rakan-rakan lain yang berjaya menjawab soalan. Contohnya seperti tak nampak dia terlepas sana. Nuk ada, Afiq handsome sangat ada, Anas handsome ada. Wah. Dia sebab masalah lain tadi tu. Okey, tak apa, kita tengok soalan. Okey, soalan mudah. Khalifah pertama selepas kewafatan Rasulullah. Betul, Abu Bakar As-Siddiq. Siapa jawab Ali? Ali tak Ali bukan. Khalifah pertama, dia kata khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq. 2 orang bapa saudara Nabi, Abu Talib dengan Hamzah. Abu Bakar dengan Abu Sufyan bukan. Jihad terbagi kepada 2, jihad akbar, jihad asghar. Jihad terbagi kepada jihad akbar dan jihad asghar. Okey. Peperangan yang disertai Rasulullah, perang Badar dan perang Uhud. Perang Mu'tah dengan perang Sariyah ni Nabi tak sertai. Perang Badar berlaku pada 7 bulan Ramadan. Ingat bukan bulan Syawal ya, Ramadan. Perang Badar bulan Ramadan. Perang Uhud berlaku pada bulan Syawal. Perang Khandaq berlaku di Madinah. Nama lain perang Khandaq ialah Ahzab. Senangnya. Orang yang mencadangkan di gali parit dalam perang Khandaq, Salman Al-Farisi. Okey, jumlah tentera Islam. Ramai buat betul, 313. Jumlah tentera Islam dalam perang Uhud.
1,000 orang, 300 orang patah balik. Jumlah tentera kafir dalam peperangan Badar, 1,000 orang. Jumlah tentera Ahzab, peperangan Khandaq. Yang ni kenapa ramai salah ni? Jumlah tentera, keliru ya. Tapi tengok. Kalau soalan tu keluar tentera Ahzab, maksudnya tentera bersekutu lah. Tu maksudnya tentera bersekutu. Jangan keliru. Tentera Ahzab ni Islam ke orang kafir? Sebab perang Khandaq namanya perang Ahzab. Jadi Ahzab ni Islam ke orang kafir? Jadi perang Ahzab ni persekutuan ataupun pergabungan antara tentera Quraisy dengan orang Yahudi. Itu namanya Ahzab. Jadi jawapannya 10,000 lah. Bukan 3,000. Okey. Tak sampai habis tak apa. Nanti Ustaz letakkan dia sebagai assignment ya. Peranan masjid selain tempat beribadah, pusat kemasyarakatan. Ni siapa buat ni? Pusat berjual beli? Tak ya, bukan. Masjid bukan tempat berjual beli. Memang masjid tu boleh jadi pusat ekonomi. Tapi bukannya jadi pasar raya ke apa ke, tidak. Maksudnya boleh berniaga. Kalau masjid buka tempat untuk berniaga, ruang-ruang berniaga di, contohnya macam Masjid Hasanah kat Bangi tu. Siapa sih duduk Bangi? Masjid Hasanah tu Ustaz suka pergi. Tapi tempat di koridor-koridor tu, dia ada orang berniaga baju, berniaga makanan-makanan Arab apa semua kan. Dia jauh daripada tempat ibadah. Pusat ekonomi lah dia buat. Ya. Jadi bukan tempat berjual beli yang macam pergi pasar ke apa, tidak. Okey, sumber hukum perundangan Islam, Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, ingat, hukum perundangan Islam ada dua sumber, Al-Quran dan As-Sunnah. Orang yang Nabi hantar dalam perjanjian Hudaibiyah, Osman bin Affan, bukan Ali bin Abi Talib. Tempoh masa Osman bin Affan ditahan oleh Quraisy. Ni Ustaz tak cerita tadi. 3 hari ya, orang Quraisy tahan Osman bin Affan 3 hari. Soalan ke-19, bai'ah. Bai'ah ni maksudnya perjanjian. Persepakatan antara kerana membela Osman bin Affan dinamakan bai'ah. Ini pun saya tak cerita. Bai'ah Ar-Ridwan. Ya, bai'ah yang membela Osman Affan. Tapi ramai yang betul kan? Okey, 2 cara dakwah Nabi. Secara rahsia dan secara terbuka. Okey, tahniah, beri tepukan pada diri sendiri. Okey, alhamdulillah 935. Okey anak-anak sekalian, alhamdulillah jadi pada malam ini kita dah selesai untuk ulang kaji subjek sirah. Moga-moga beroleh manfaat. Sebelum Ustaz bacakan doa, pesan Ustaz pada semua, perbanyakkanlah selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah kita memperolehi dan mendapat syafaat daripada baginda Nabi SAW. Anak-anak, esok adab hari Jumaat bahasa Arab. Lepas tu habis kelas dah, ya Allah. Tak adalah saja je. Okey. Tapi tak apa.